Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti biasa setiap minggu dataran kemerdekaan Shah Alam, kami ingin berkongsi satu lagi peribahasa. Kali ini peribahasa yang kami pilih adalah pipit sama pipit, enggang sama enggang. Itu bunyi pipit ke bunyi enggang tak tahu. Dah tentu bukan enggang. Saudara-saudari sekalian, peribahasa macam biasalah, sentiasa bersifat hypnotical, sentiasa bersifat bagaimana mengarahkan minda kita berfikir. Minda menerima, maka kita teruslah hidup seperti enggang ataupun seperti pipit. Dia adalah satu kehidupan yang mana pergaulan dan percampuran secara terpilih. Kita hanya bergaul dengan orang yang sama, sederajat dengan kita, sekluster dengan kita, sedangkan tidak pernah mahu bergaul dengan orang yang tidak setaraf dengan kita. Hidup mengikut darjat ini telah digambarkan dalam filem epik Melayu antara dua darjat lakonan seniman Tan Sri P. Ramlee yang sangat tersentuh bagaimana kahwin pun ikut darjat. Kerabat raja tidak boleh kahwin dengan rakyat biasa. Walhal P. Ramlee telah menunjukkan di babak akhirnya darah kita sama aja. Jadi peribahasa ini, pipit sama pipit, enggang sama enggang, dia macam indoktrinasi. Bagaimana mencipta kepercayaan manusia, hidup tidak setaraf. Hidup hanya dengan yang setaraf saja. Dia adalah amalan feudalism yang berakar umbi dalam sistem masyarakat Melayu dan bukan Melayu di India. Bagaimana kasta memainkan peranan, bagaimana manusia itu berbeza antara satu sama lain. Sebenarnya peribahasa ini tidak bagus. Dia hanya menjauhkan yang dekat, tidak pernah mendekatkan yang jauh. Adik-beradik pun kalau tak setaraf, miskin kaya, alamat dipinggirkanlah. Ini kepahaman yang pada sekarang. Dia hanya mencipta polarisasi kehidupan. Manusia itu berbeza antara satu sama lain. Sebenarnya bagaimana dia berbeza saya pun tak pasti. Bagaimana manusia ini berbeza apabila dianalogikan dengan pipit atau enggang. Pipit itu sendiri, enggang itu sendiri tidak sama dengan pipit walaupun dia spesies burung. Enggang itu bersaiz lebih kurang 110 hingga 130 cm saiznya. Beratnya 2 hingga 3 kg. Berat tu lebih berat daripada ayam ni. Ayam pun 2 kilo dah berat dah. Hidupannya di laut, di hutan. Ada ke laut begini. Di hutan belantara yang menggambarkan kehebatan, keperwiraan. Maka itu sebabnya di Sarawak kumpulan enggang ni ataupun kenyalang dijadikan ikon panglima, dijadikan ikon kepahlawanan, keberanian. Tak pernah pun orang mengikonkan pipit ni sebagai ikon keberanian, kepahlawanan. Sedangkan pipit itu kecil je, 10 cm, sebesar karipap je. Masuk mulut habis semua. Beratnya 10 gram je. Hidup di sawah, di kampung-kampung, di tepi tingkap, di pokok-pokok hutan, di atas kebau, lembu. Senang hidup dia kan, makan biji-bijiran. Berat harganya RM5 hingga RM10, kadang tak laku pun. Jadi saudara-saudari sekalian, kenapa manusia ni disamakan, dianalogikan dengan burung? Saya tak pasti. Sebab manusia ni adalah sikapnya mindanya lah. Sedangkan manusia tidak pernah fisiologinya, tidak pernah susuk badannya. Manusia itu dikenali dengan sikap dan otaknya. Kalau dia berfikir dia miskin, miskinlah dia. Kalau tidak, dia boleh menjadi kaya dengan sekelip mata ataupun setelah berusaha. Kalau dia rasa dia kaya, dalam mindanya tak ada duit pun rasa kaya, belanja boros, tidak pernah berjimat cermat. Jadi terus berbelanja macam orang kaya. Tapi sebenarnya kalau sebenarnya dia kaya, dia fikir dia tak layak bercampur dengan miskin. Dia mula merasakan dia hanya setaraf dengan orang kaya. Adalah saudara-saudari boleh mengiyakan kata saya. Mungkin tidak bersetuju dengan saya. Tapi manusia ni sama, bentuk badan, susu, organ yang ada, sifat-sifat, panca indera sama.
tapi mereka tidak sama. Itulah yang saya nak cakap. Manusia ini berbeza, tetap berbeza sebab cara berfikirnya. Dia berbeza sebab sikapnya. Malah orang berjaya sebab cara berfikirnya berbeza. Orang yang miskin, kalau merasakan selesa dengan miskin, dia tidak pernah berfikir macam mana nak kaya. Tapi kalau dia memikirkan dia layak, dia juga orang kaya, dengan syarat dia berusaha, dia akan berjaya. Begitu juga kalau dia mencatat prestasi-prestasi yang tidak baik, dia kalau merasakan dia setakat tu je, dia tidak pernah berusaha. Tapi kalau mereka merasakan dia layak berjaya macam orang yang berjaya, dia akan berusaha dan terus berubah menjadi mencatat keputusan-keputusan yang baik. Jadi walaupun manusia sama, dia tidak pernah serupa dan dia boleh berubah. Yang keduanya, manusia berbeza, tapi sentiasa boleh sama, kan? Cara hidup tak sama, asal usul tak sama, tapi boleh melalui proses asimilasi. Macam orang India, orang Cina, Cina Baba, orang India di Pulau Pinang, orang Portugis di Melaka, hidup cara budaya Melayu. Boleh, bukan tak boleh. Begitu juga orang Melayu yang telah berpindah ganda ke negara-negara lain dan proses diaspora, berhijrah atas sebab apa pun, larian politik ke, larian ekonomi ke. Mereka berjaya di Australia, di Amerika Selatan, di England, di negara-negara lain lah. Itu sebabnya ramai orang asal ni dari Melayu hidup sejahtera dengan negara lain sebab mereka boleh samakan habitat yang berbeza dulu dengan keadaan sekarang. Jadi manusia ataupun perbezaan yang ada pada manusia itu, sikapnya, habitatnya, cara hidupnya tidak pernah mutlak. Mereka boleh berubah menjadi manusia baru. Kalau mereka miskin, mereka boleh berubah menjadi kaya. Kalau mereka tidak pandai, mereka sentiasa boleh berusaha, belajar, berusaha menjadi pandai. Tapi kalau mereka tak cantik, tidak pernah berubah, mereka tak cantik lah. Mungkin mereka boleh kelihatan lebih presentable. Kalau dah hitam, sekarang boleh putih. Saudara-saudara sekalian, saya nak buat conclusion lah. Sebenarnya peribahasa ni, dia ni bukan pasal perbezaan. Kita selalu faham pipit sama pipit, enggang sama enggang, seolah-olah pipit dan enggang tu berbeza. Tidak, saya dah katakan tadi. Perbezaannya yang cuba dianalogikan dengan manusia, kehidupan manusia, salah. Manusia sentiasa boleh berubah. Manusia boleh berubah apabila berfikir, percaya berbeza. Walaupun pipit tidak boleh jadi enggang dari segi bentuknya, tapi pipit sentiasa boleh mencipta, memodelkan enggang untuk berjaya seperti enggang, gagah dan berani. Begitu juga manusia sentiasa boleh berubah. Bukan susuk badan, tapi sentiasa berubah cara berfikir dan bertindak. Manusia sentiasa boleh memodelkan orang berjaya untuk menjadi berjaya seperti orang itu. Manusia boleh berjaya jika mencipta kepercayaan baru bagaimana dia boleh berjaya. Semoga darling, nak cakap apa-apa? Macam mana? Oleh itu pipit pun boleh menjadi enggang. Pipit pun boleh jadi enggang sebenarnya, itu cerita. Sebenarnya. Jadi maka peribahasa ini berbunyi pipit sama dengan enggang. Kenapa harus pipit sama pipit, enggang sama enggang? Sekarang zaman dah berubah. Pipit sama dengan enggang. Sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.